permintaan, marilah sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah Syifa yang sedang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka dan ketabahan. Yang ini beliau ialah Muhammad Edgar Haziq bin Zulkifli, Aulia Wafinin binti Abu Bakar, dan Muhammad Dahli bin Ami Sufaat, serta Fatimah binti Rasimin, dan mereka yang sedang sakit. Semoga dengan berkat Al-Fatihah kaum muslimin mereka dapat diberikan kesembuhan oleh Allah insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam. InsyaAllah tazkirah hari ini kita akan ambil sedang sedikit tentang bab hubungan atau mengeratkan silaturahim atau menyambungkan silaturahim kepada saudara, kaum kerabat dan sahabat andai. Yang mana dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi SAW qala laisa wasilun bil mukafi walakinna wasilul ladina idza qata'at rahimahu wasalaha. Rawah Bukhari, yang mana dalam hadis pendek ini Rasulullah telah bersabda, dikatakan apa, dari Abu Ibnu Ammar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, bukanlah wasil atau wasil itu orang yang membalas hubungan, tetapi wasil yang sejati ialah adalah orang yang apabila kerabatnya memutuskan dia tali persaudaraannya dan dia berusaha untuk menyambungkan. Wasilnya apa? Orang yang menyambungkan silaturahim. Maknanya orang dah putuskan hubungan tapi dia sudahlah, dia tak nak terima aku, sudah kita dah putus hubungan misalan. Tapi dia cuba untuk jumpa orang tu, mengeratkan hubungan dia. Itu nama dia wasil. Orang yang wasil yang menyambungkan silaturahim. Kerana apa? Kerana apabila kita lihat orang yang memutuskan hubungan ataupun yang memutuskan silaturahim di antara kerabat, saudara, kawan, seandai semua kan, mereka itu tidak mendapat rahmat Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita sebagai hadis tadi, kalau kita lihat, kita sebagai umat Muhammad, kita digalakkan untuk menyambung silaturahim. Kerana apa? Kerana banyak fadilat ataupun banyak kelebihan orang yang menyambung silaturahim. Walaupun kadang-kadang kita marah kan, tapi ialah kita maafkanlah, sedangkan Nabi ampunkan umat, apakah liga kita manusia biasa kan. Kerana apa? Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, apa kata? An Aisyah qalat, qala Rasulullah SAW, Aisyah telah berkata, dan Rasulullah telah berkata, dalam sabda Rasulullah, ar-rahim mu'allaqatun bil arsh, taqulu man wasalani wasalallah wa man qata'ani qata'allah, muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih, makna hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang mana dari Aisyah, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, ar-rahim itu digantung atau digantung amalan di arash. Dan dia berkata, siapa yang menyambungkan silaturahim, maka Allah akan menyambungkannya. Maknanya sambungkannya dengan rahmat Allah dan dapat syurga Allah. Dan siapa yang memutuskanku atau memutuskan silaturahim itu, maka Allah akan memutuskannya. Allah akan putuskan rahmatnya dan dia tidak termasuk daripada orang yang mendapat syurga Allah. Dalam hadis lain dikatakan syurga rindu kepada 4 golongan. Syurga ni rindu dengan 4 golongan. Kita ambil kira 4 golongan ni bonus yang Allah Rasulullah SAW beri kepada kita untuk kita ambil atibar. Okey, 4 golongan yang Rasulullah kata syurga rindu pada mereka. Kalau kita termasuk dalam 4 golongan ni, alhamdulillah. Pertama apa? At'imut ta'am. Berilah makan pada orang. Belanja orang makan, tak apa kasih makan. Kadang-kadang kita takut nak belanja orang makan atau nak kasih orang makan. Dia nak makan. Betul tak? Orang jangan makan. Kasih orang makan. Tak apa. Kerana memberi orang makan salah satu daripada amalan yang digalakkan oleh Rasulullah, dan Islam pun menggalakkan. Kasih orang makan, orang miskin ke orang, tak kisah, kita kasih belanja je. Orang yang belanja orang makan, insya-Allah Allah akan bertambahkan rezekinya. Kita takut kita fakir pada Allah, Allah akan beri tiap-tiap hari dia kasih rezeki pada makhluknya. Makhluk Allah tu luas, bukan manusia je, merangkumi semua makhluk Allah. Jadi beri makan. Itu satu golongan.
Orang yang dikatakan syurga merindui. Merindui mereka. Tapi bila kita suruh makan, jangan kita mengherdik. Sebab tu kau kenyang, kau tak kenyang, aku tak si makan, kau tak kenyang tu. Habis tu amalan kita. Riak tu nampaknya. Maknanya kau dah si makan settle. Dah belanja orang dah settle. Tak payah nak bilang-bilang orang. Kadang-kadang kita tercakap. Kadang-kadang syaitan ni pandai untuk mengubah haluan kita punya hati ni. Mula-mula ikhlas. Lepas tu tak jadi ikhlas pula. Kita termasuk dia sifat-sifat riak. Na'udzubillah min zalik. Jadi nak masuk daripada golongan 4 tadi yang di syurga yang merindui ialah pertama orang yang beri orang makan. Suka kasih orang makan. Okey. Kasihlah siapa-siapa makan. Kat jalan orang ni belanja orang makan. Seteruslah tak kisahlah. Jangan kita belanja orang makan, anak keluarga kita tak kasih makan pun ada juga. Kalau kawan dia punya belanja, tapi kalau keluarga sendiri punya kedekut, na'udzubillah min zalik, bukan kat sini, kat luar sana. Kat sini alhamdulillah semua diterpelihara. Kan? Kita semua mana ni dengan ruah mungkin dengan dalam keluarga kita. Yang pertama keluarga kita dululah. Nafkahnya kita kasihkan semualah, okey. Yang kedua, silaturahim, sambungkan silaturahim. Kalau kita tak boleh jadi orang pertama sebab kita tak mampu, tak ada duit, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kita ambillah golongan kedua lah. Sambungkan silaturahim. Tak kisah dengan kawan, dengan saudara, dengan kerabat, kan, dengan adik-beradik. Ada orang kalau adik-beradik bergaduh terus musuh. Macam anjing dengan kucing. Tak nak tengok siapa, na'udzubillah. Padahal kan sedangkan adik-beradik itu air dicincang tak akan diputus. Tapi kerana itulah, kerana ego seseorang, kadang-kadang dia tidak lihat kebaikan yang ada pada menyambungkan silaturahim. Sambungkan silaturahim. Kalau kita mampu, masuk yang golongan kedua. Kalau kita memang tak mampu nak sambung silaturahim, masuk yang kategori ketiga lah. Saum Ramadan. Bulan Ramadan berpuasalah. Itu pun salah satu. Fadilat Ramadan kan kita tahu banyak fadilat-fadilatnya. Pada sebab tu kita digalakkan apabila masuk bulan Rajab, Syaban, kita dah kena berdoa bulan Rajab. Kan? Doa yang kita selalu baca, Rasulullah galakkan kita baca masuk bulan Rajab, baca doa ni sampai Syaban supaya kita sampai ke Ramadan. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan lah, ataupun dikatakan kerana bulan Ramadan bulan yang dikatakan untuk umat Muhammad. Untuk Muhammad saja dikasihkan bulan Ramadan. Dan yang keempat dikatakan salul lail wan nasun niyam. Solatlah malam. Kalau kita tak mampu, Ramadan jauh, kita jadi golongan yang suka bangun malam, solat tahajud. Dapat 2 rakaat jadilah. Ini yang paling berat yang nak buat. Kadang-kadang dah penat seharian kita bekerja, kadang-kadang bangun lepas balik terus nampak bantal habis hilang. Nak bangun kadang buka mata juga pergi toilet, lepas tu tidur balik, tak boleh tahan. Sebab itulah kita lihat kenapa solat malam. Kerana Allah akan turun ke sepertiga bumi dan dia akan mendengar permintaan makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Kalau minta baik, insya-Allah lah, mintalah yang baik kepada Allah. Jadi pada sepertiga bumi Allah turun pada malam-malam. Bila malam ini lebih kurang pukul 3, pukul 4 atau pukul 2, gitulah. Lewat malam lah gitu. Okay? Insya-Allah. Tapi kadang-kadang itu yang time yang kita susah nak bangun. Bila bangun? Kalau ada match bola, boleh lah bangun. Itu je, tengok bola bangun. Sebab tak biasalah kita yang lemah iman ni kan. Tapi kalau kita lihat di sini, syurga menunggu 4 golongan ini. Satu dia ialah kita tengah kupaskan tentang tajuk silaturahim ataupun sambung silaturahim. Pernah satu ketika seorang petani dia berjumpa pada Rasulullah dan dia berhentikan Rasulullah dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik, yang utama yang boleh aku sampai ke syurgamu atau syurga Allah lah. Amalan tu aku boleh mendapatkan syurga Allah," dia kata. Kata saja, dan aku dijauhkan daripada azab api neraka. Ini pun tips kita. Bonus yang Allah berikan melalui lisan Rasulullah, lidah Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, yang pertama, anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan kita syirikkan pada dia. Akan engkau mendapat amalan berterusan sampai ke syurga. Sebab tu orang yang walaupun jahat macam mana, di dalam hatinya ada iman kepada Allah, walaupun sezarrah. Zarrah ni atom yang kita tak nampak atom. Sekarang atom terbang, tak nampak. Seperti zarrah, dia akan masuk syurga juga. Tapi banyak dosa, dia akan masuk neraka, dihabiskan dosa-dosanya, baru akan dia angkat oleh malaikat dan dimasukkan ke syurga. Sebelum masuk syurga, dicelupkan ke dalam lautan, 7 lautan yang ada di syurga, supaya dia keluar bersih, bernyirau seperti suci, tak ada
Dengan hitam-hitam tu semua dah dibersihkan. Baru dimasukkan dalam syurga. Okay. Sebab tu dia kata, anta'budullah. Kena beribadah. Kena sembah Allah dan kita jangan syirik pada Allah. Syirik Allah pada macam mana? Syirik ni banyak syirik. Menduakan Allah. Okay. Boleh juga kalau kita belajar bab syirik, macam-macam kategori syirik ada. Okay. Riak pun syirik. Riak tu syirik yang kecil. Seperti apa? Seperti semut kecil yang jalan di gelap, di malam hari. Semut kecil yang hitam yang berjalan di malam hari. Kita tak nampak. Amat halus syirik tu akan masuk dalam riak tu, sifat riak tu akan masuk dalam hati kita. Sebab tu kalau kita dah belanja makan macam tadi kita cakap, dah sudah settle, dah buat amal sudah, jangan tu aku lah solat tadi 3, 4, 5 rakaat 3 jam aku solat, habis amalan kita. Na'udzubillah min zalik. Okey. Yang kedua dia kata, yang sahabat tu tanya, Rasulullah kata, tuqimus salah, bangunkan solat. Alhamdulillah kita dah niat bangun solat. InsyaAllah dengan solat ni kita akan mendapat syurga Allah. Seterusnya yang ketiga, wa tu'ti zakah, keluarkan zakat bagi orang yang mampu. Kadang-kadang kita ingat kita dah kumpul duit, aku kena keluar zakat. Aku dah keluarkan zakat pada bulan Ramadan. Betul tak? Memanglah itu zakat fitrah. Zakat fitrah dengan zakat harta tak sama. Fitrah tu memang wajib pada bulan Ramadan, setiap kepala kena keluarkan zakat. Zakat fitrah. Tapi zakat harta pada orang yang Allah berikan nikmat, dia punya harta dah sampai ke nisab dan haul, dah cukup, dia kena keluarkan. Okay. Keluarkan zakat. InsyaAllah engkau akan mendapat amalan tu berterusan dan mendapat syurga Allah. Dan yang keempat, watasilur arham, ataupun dikatakan sambungkan silaturahim. Tadi bab kita tengah bab kita sambungkan apa pelajaran sambung silaturahim. Jadi maknanya orang yang menyambungkan silaturahim terus dapat syurga Allah. Jangan takut dah. Jadi kalau misalnya kawan kita nak putuskan, kita jangan putuskan. Dia marah ke, kita tetap call dia, tak tanya sama dia, tak kisah. Dia nak marah kita, kadang-kadang mak mentua kita pun tak suka kita kan, misalnya dia tengok kita pun kan, misalnya kan, jangan putus silaturahim. Walau dia nak putuskan kita, jangan. Kita tetap layan sama dia, ataupun bapa kita ataupun saudara kita. Kalau misalnya dia tak nak berbual lagi, tak apa. Macam cerita apa? Ceritanya apa, 3 bulan putus silaturahim. Tapi kalau dia sambungkan balik, alhamdulillah lah. Itu putus tu maknanya dia nak mengajar pada abang-abang dia dalam cerita tersebut. Okay. Jadi kalau kita salah satu dapatkan syurga Allah ialah kita nyambungkan silaturahim. Kenapa kena sambung silaturahim? Ulama ada mengupaskan. Sebahagian dia kata ada 10 perkara orang dikatakan yang menyambungkan silaturahim mendapat manfaat. 10 perkara. Agak-agak nak sambung sini ke minggu depan? Tengah 10 ni. Minggu depan sudah saya habis kat sini lah. Marah pula ustaz ni orang ajar betul lah. Dah cakap 10 saya nak dengar, nak tutup pula. Dia nak ending lah, cari gaduh tu ustaz ni. Kata sekira dia 10 minit dia. Tak apa, kita ambil lebih sikit. Okey, pertama, orang yang sambungkan silaturahim mendapatkan kebaikan 10 kebaikan. Kemuliaan dia dapat. Pertama apa? Dia akan mendapatkan redha Allah. Allah redha dia. Allah redha kita, mana tempat kita? Syurga lah. Kan, syurga lah kalau Allah redha tu. Ibu bapa redha, Allah redha. Kalau Allah dah redha, syurga kita dapat. Macam itulah. Pertama kita mendapatkan redha Allah apabila kita menyambungkan silaturahim. Dan yang kedua, kita membuat orang lain gembira. Dengan silaturahim tu kita dah selesaikan segala dosa-dosa yang selama terkusut. Gembira lah. Siapa yang tak suka sambungan silaturahim? Kadang-kadang kita nak, dia ni penat, cuma keegoan kita tu yang membataskan kita untuk bersilaturahim dengan dia. Betul tak? Tapi bila dah bersilaturahim, okeylah, aku minta maaf lah, kita sama-sama settle kan, kosong-kosong lah. Selalunya dia nak kosong-kosong pada bila? Pada hari raya kan. Tak semestinya, hari raya tu dah tentu. Tapi kita ada masa, masih ada nyawa, kita kena sambungkan silaturahim. Walau bagaimana keadaan kita. Kalau dia tak nak sambung silaturahim, kita yang mulakan. Sebab tu dia kata al-wasil. Al-wasil siapa? Orang yang menyambungkan. Bukan yang disambung tau. Dia menyambungkan. Yang mula bergerak hati dia nak sambungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim dengan dia. Itu nama dia al-wasil yang dia katakan mendapat mendapat pahala di sisi Allah dan syurga Allah. Okey, itu yang kedua yang kita dapat menggembirakan orang tu dengan kita bersilaturahim. Yang ketiga, kesukaan para malaikat. Mana amalan silaturahim tu malaikat suka. Malaikat gembira. Malaikat nak jadi manusia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dijadikan daripada cahaya, kita jadikan daripada tanah, tak sama.
Dia tak ada nak sesuatu, dia tak ada bergaduh malaikat. Malaikat ada bergaduh? Tak ada. Allah suruh tunduk. Allah kata, Jibril kau buat kerja ni, kau kerja ni, dia buat. Kalau kita suruh kerja ni, dia ni buat kerja ni, awak buat kerja, tak boleh, saya nak kerja ni, kita bergaduh. Betul tak? Kalau bos suruh buat kerja ni, tak boleh, saya mana pula. Tapi kalau malaikat tidak. Jadi silaturahim itu adalah amalan yang disuka oleh para malaikat. Okey. Dan dikatakan pujian kaum muslimin kepadanya. Maknanya apabila dia menyambungkan silaturahim, kita alhamdulillah dengan ada si fulan ni datangnya, dia dapatlah kita bersilaturahim. Kepujian yang diberi. Kita bukan nak kepujian. Yang penting kita nak mereka berdamai. Dan termasuk orang puji kita lah. Kalau kita dah mati pun puji. Alhamdulillah dia dapat satukan begini-begini. Keluarga ni dapat baik dengan dia ni kerana si fulan ni. Kerana berkat dia, dengan usaha dia, dan kerana karamah dia. Atau kerana dia punya cara cakap dia. Ada dia punya haibah dia. Jadi mereka bersatu balik dalam silaturahim kerana Allah. Itulah alhamdulillah kita nak itu. Okey. Dan yang kelima dia katakan Iblis marah kepadanya. Iblis paling tak suka. Hajar betul. Aku dah putuskan silaturahim, dia pula. Iblis marah dengan dia lah. Marah betul Iblis. Kalau kita tahu, kalau setiap kebaikan kita buat, apa Iblis? Kita solat dia, Iblis yang suka gua kita apa dia buat? Dia pecahkan kepala dia. Dia pecahkan kepala dia. Dia mengamuk. Nanti dia jadi balik lah. Kenapa? Dia tak dapat goda kita. Tapi kalau kita mengikutkan kata dia, engkau lah kawan aku. Engkau lah sahabat yang terbaik. Iblis kata. Tapi kalau kita beramal, dia akan merosakkan atau menghancurkan diri dia. Tapi dia akan jadi balik. Dia menyesal kerana tak dapat menggoda orang tersebut. Jadi Iblis paling marah kepada orang yang suka menyambungkan silaturahim. Okay? Dan yang keenam dikatakan, memanjangkan usianya. Maknanya Allah panjangkan usia kita. Dengan berkat silaturahim, Allah memanjangkan usia seorang itu. Jadi nak panjang usia, tak nak cepat mati, sambungkan silaturahim. Alamak, macam mana Ustaz? Yalah, sambungkan silaturahim. Masa siapa, tak ada masalah. Bukan susah sangat. Jumpa, berbual, berkhabar, insya-Allah, tak ada masalah lah. Okay? Dan seterusnya, menambahkan keberkahan rezeki. Okay? Dan amalan kita. Orang yang menyambungkan silaturahim, Allah tambahkan rezeki dia, Allah berkatkan rezeki dia. Jadi janganlah kita putuskan silaturahim. Itu yang ketujuh, yang kebaikan yang ada orang, 10 perkara yang orang menjalinkan silaturahim. Okey. Dan dikatakan seterusnya, membuat seorang yang telah meninggal happy. Suka. Ialah maknanya apabila bapa kita telah meninggal, mak kita meninggal, salah satu yang boleh membantu mereka dihindarkan azab kubur ialah anak itu menjalinkan silaturahim dengan kaum kerabat bapa dia, kawan bapa dia, adik-beradik bapa dia, makcik kita, pakcik kita. Insya-Allah mak bapa kita di kubur tenang kerana amalan yang anak yang soleh yang dibuat oleh anak tersebut sampai kepada mak bapak dia. Menyenangkan orang yang telah matilah. Itu yang bagus. Okay? Dan yang seterusnya, memupukkan kasih sayang kepada keluarga. Orang suka. Orang yang bergaduh tadi, happy lah. Kerana kita dapat membantu dia mengeratkan silaturahim dan mengukuhkan tali persaudaraan. Kita nak itu yang ke-9. Dan yang ke-10, menambah Allah memberikan pahala waktu kita hidup dan mati kita. Okay, kita buatkan silaturahim, Allah memberikan pahala kita. Matinya kita, orang akan kata, alhamdulillah, si fulan waktu hidup dia begini. Betul tak? Suka tak? Awak pernah dengar waktu jenazah kata, adakah waktu hidup dia orang yang baik? Betul tak? Baik. Alhamdulillah. Dengan kita kata yang baik 3 kali, kita menyaksikan malaikat yang ada di situ akan mengaminkan dan Allah akan menyaksikan dia adalah orang yang baik waktu akhir hayat dia. Itu kita nak. Walaupun dia jahat. Walaupun dia jahat, kita cakap dia baik lah. Semoga kita selamatkan dia. Kadang-kadang pasal kari ego kita kan. Kok ada musuh sama dia, ada glitch sama dia kan. Ada tak sedap pernah gaduh sama dia, tak baik. Tak adalah. Selalu orang cakap baiklah. Selalunya. Kalau ada urusan masalah, jumpalah keluarga dia insya-Allah. Kenapa kita tak boleh ampunkan dosa dia sedangkan dia telah pergi
menemui keluarga, menemui Allah. Kita pun tak lama akan sama juga. Bila kita matinya kita mengharapkan macam itu orang muslimin yang kita ada dosa, yang dia mengampunkan kita. Betul tak? Kalau kita menjadi orang yang mengampunkan orang, insya-Allah masa kita pun orang akan buat macam itu. Okey. Jadi kita lihat begitulah. Kita lihat 10 perkara yang boleh mendapatkan dikatakan kemuliaan ataupun sebuah perkara yang dapat yang menjalinkan silaturahim, keutamaan yang diberikan, kebaikan yang ada. Jadi dengan hadis yang pendek tadi dapatlah kita belajar di sini yang mengekatkan silaturahim itu adalah penting. Kerana kalau nak dapat syurga Allah, kita eratkan silaturahim di antara kita. Kalau ada kawan-kawan yang bergaduh, adik-beradik bergaduh, kita jangan berjadi batu api. Memang jangan. Kita kalau boleh merapatkan lagi. Kita ambil kekuatan di situ mana kita ada, kita rapatkan hubungan mereka. Kerana apa? Kerana nikmat yang Allah berikan. Orang yang merapatkan hubungan silaturahim adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua nak syurga Allah, tidak ada yang nak neraka Allah. Jadi kita bersama-sama di sini menasihati di antara satu sama lain. Semoga dengan tazkirah yang pendek ini dapatlah kita meletakkan diri kita supaya kita menjadi orang yang pertama yang mengeratkan silaturahim. Okey? Kalau di kalangan kita, keluarga kita bergaduh, kitalah orang yang pertama yang mengeratkan silaturahim. Jangan, atau macam-macam kita gaduh, kitalah orang yang pertama yang cuba mengeratkan mereka dengan keluarga-keluarga yang lain. Semoga kita mendapat rahmat Allah insya-Allah. Saya rasa sampai sini dulu insya-Allah tazkirah saya. Yang baik datang pada Allah, yang kurang baik datang pada diri saya dan kelemahan saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah, dengan surah Wal Asri, dan kita berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk dalam rahmat-Nya insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al jannah ma yuqarribuha minal qawli wal amal wan niyyati wal i'tiqad wa na'udzubika minan nar ma yuqarribuha minal qawli wal amal wan niyyati wal i'tiqad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma'a abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana salatana amalana hajatana wa ta'alimana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.